Ini sekarang. Kerana bahawasanya ditambah bertanya ia pada nilai ada nilai. Kerana bahawasanya jikalau bertenggak ia pada yang lain, nescaya adalah ia sifat yang menupani yang lain itu padanya. Maka ternafi daripadanya dan luputlah akan dia oleh makna ketuhanan, iaitu terkaya daripada yang lain. Dan jikalau bahawasa adanya itu kena jadi, nescaya menduluikan dia oleh adamnya dan baru adanya itu. Dan kedua-duanya artinya luput makna ketuhanan dan baharunya itu mustahil. Di sini dalil bagi wajib qiyamuhu ta'ala binafsi dan mustahil lawannya. Maklumlah bahasanya qiyamuhu ta'ala binafsi terkandung di dalamnya oleh dua makna. Makna yang pertama, tiada ia adanya itu tiada dengan bertenggak, yakni menupani pada sesuatu yang lain, seperti bertenggak sifat pada mausuf. Dan makna yang keduanya bukanlah adanya sebab dengan sebab dijadikan dia. Habis itu mustahil pulanya ada Allah dengan bertenggak pada yang lain, dan ada Allah dengan sebab dijadi oleh yang lain. Maka dalil bagi tiap-tiap satu, dalil bagi kedua-duanya wajib qiyamuhu ta'ala binafsih yang wajib, dan dalil bagi lawannya yang mustahil. Mustahil lawannya ialah kata musannif kerana bahwasanya Allah Ta'ala jikalau bertenggak, yakni menumpani ia Allah pada yang lain. Ada dia tu ada, tetapi dengan secara bertenggak, dengan secara menumpani pada yang lain. Dikarenakan dengan yang lain itu ialah zat. Jikalau bertenggak ia Allah, menumpani ia Allah pada yang lain, dikandaki dengan yang lain itu ialah zat. Sekiranya kalau begitu jadinya bertenggak Allah pada zat yang lain, dan seperti apa dia menumpani oleh masin pada garam. Kalau begitu nescaya adalah ia sifat. Nescaya adalah ia Allah itu sifat, bukan zat. Dah bukan zat. Kalau kelakuan Allah Ta'ala-nya begitu, kalau kelakuannya Allah Ta'ala-nya begitu, maka adalah Allah Ta'ala sifat. Tentu sama sekali Allah itu ialah sifat, bukan zat. Sebab setiap-tiap perkara yang menumpani pada yang lain, setiap-tiap perkara yang bertenggak pada yang lain, itu adalah sifat. Itu kelakuan bagi sifat. Nescaya adalah ia sifat yang menumpani, yang menumpankan yang lain itu padanya, yang menumpankan yang lain itu. Ya, kita kena baca sama.
Nascaya adalah ia, ya Allah, sifat yang menumpankan yang lain pada adanya ada sifat. Jadi nak ada dianya kena menumpani pada yang lain. Memanglah sifatnya begitu. Sifat tak boleh ada dengan secara sendiri, mesti kena menumpani pada yang lain. Nak ada dia tu kena menumpani pada yang lain. Itu tabiat sifat. Kelakuan bagi sifat. Nascaya adalah ia, ya Allah, sifat yang menumpankan yang lain itu. Menumpan pada ada, nak ada dia. Nak ada dia mesti kena menumpan di yang lain. Kalau tak ada yang lain yang ditumpani, maka tak boleh ada sifat. Sebab sifat ni mengikut zat. Ada zat, adalah sifat. Tidak ada zat, tidak adalah sifat. Tidak ada zat, tidak ada sifat. Sebab tu kalau kita kata Tuhan tidak ada, macam mana nak ada kudrat? Macam mana nak ada, kalau kata zat Allah tidak ada, macam mana nak ada sifat kudrat iradat? Sebab zat tak ada, sifat pun tak ada juga. Jadi jenis dia. Kelakuan sifatnya begitu, kena menumpan. Nak ada dia mesti kena menumpan pada yang lain. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala itu kena kepada sifat, bukan dia zat, dengan sebab fardu kata dia menumpani pada yang lain, dengan fardu kata dia tu bertenggak pada yang lain, dia tu sifat, maka ternafi daripadanya dan luputlah akan dia, ternafi terluput oleh makna ketuhanan. Kalau dia ialah sifat, setiap-tiap sifat berhajat, berkandak kepada zat. Kalau Allah ialah sifat, kalau Allah ialah sifat, maka setiap-tiap sifat berkandak, berhajat kepada yang berhajat dan berkandak kepada yang lain untuk nak ada dia. Maka di situ dia katanya, maka ternafi padanya dan luput akan dia oleh makna ketuhanan. Apa dia makna ketuhanan yang luput tadi, yang ternafi, yang terluput tadi? Iaitu terkaya daripada yang lain. Iaitu makna ketuhanan, terkaya daripada yang lain. Makna terkaya daripada yang lain tidak ada pada Allah. Sekiranya dia tu sifat. Kenapa begitu? Sebab kata tadi, sifat-sifat ini, apa dia? Menumpan, nak ada dia, kena menumpani pada yang lain. Sebab sifat-sifat ini, sebab sifat-sifat tu apa dia? Nak ada dia, kena menumpani kepada yang lain. Maknanya dia kena, dia berkandak kepada yang lain. Dia berkandak kepada yang lain untuk nak menumpankan pada ada. Dia berhajat kepada yang lain. Berkandak kepada yang lain, itulah katanya tidak terkaya. Sebab berhajat, berkandak, lawannya terkaya. Begitu. Berkandak dan berhajat melawan ni bagi terkaya. Kalau katanya Allah ada dia dengan secara bertenggak menumpani kepada zat, maka adalah dia tu sifat. Sifat-sifat berkandak kepada zat. Sifat-sifat ni ialah benda yang berkandak kepada zat. Kalau kata berkandak, tentu tak berkaya, tidak terkaya. Kalau kata tak terkaya, tentu tak berkandak. Kalau kata terkaya,
tidak berkandak. Berkandak tak terkaya. Kalau terkaya tidak berkandak. Begitu. Maka fardu kata sifat. Sifat ni jenis mana? Jenis menupan kepada yang lain. Maknanya nak ada dia kena menupan pada yang lain. Maknanya dia nak boleh ada berkandak kepada yang lain. Berkandak tu tidak terkaya. Tetapi makna ketuhanan ialah terkaya. Setengah daripada makna ketuhanan tu terkaya daripada yang lain. Yang lain tu berajak kepada dia. Begitu. Ini dia lain sikit daripada kitab Faridah tadi. Kitab Faridah tadi dia katanya kalau Allah Ta'ala menupani kepada yang lain, bertengak pada yang lain, Allah Ta'ala itu sifat. Kalau sifat, kalau Allah Ta'ala itu ialah sifat, maka sifat tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Apabila tak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah, maka setengah daripada sifat ma'ani itu ialah sifat kudrat iradat. Kalau tak ada sifat kudrat iradat, macam mana nak buat makhluk ini? Kalau tak ada kuasa, tak boleh buat makhluk ini. Kalau kata tak boleh buat makhluk ini, maka makhluk ini tak boleh ada. Tak boleh ada macam mana makhluk ini sudah ada? Itu menunjukkan Tuhan bersifat dengan sifat kudrat. Sifat kudrat ada di mana? Menupani pada zat. Nak ada kudrat mesti kena ada zat. Kalau begitu Tuhan kita ialah zat. Itu kalau mengikut kitab Faridah tadi. Dia ikut jalan tu. Ini jalan lain. Jadi mengikut kitab Faridah tadi tu, kalau Tuhan itu kena atas sifat. Sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Tak ada lah kudrat iradat. Tak ada kudrat iradat, tak kuasa nak buat makhluk ini. Tak kuasa nak buat makhluk ini tidak ada. Tetapi tidak ada makhluk ini tak ditimui oleh akal. Maknanya mestilah Tuhan itu bersifat dengan, maknanya Allah Ta'ala dah buatkan makhluk ini. Nak buat mesti kena ada kudrat. Kudrat tu setengah daripada sifat ma'ani. Kudrat mesti menupani pada zat. Kalau begitu, Allah ialah zat. Kembali di situ, itu mengikut kitab jalanan yang dijalan oleh kitab Faridah tadi. Tetapi di sini dia mengikut makna sifat. Sifat menupan pada yang lain, sifat berhajat berkandak kepada yang lain. Berkandak berhajat itu lawan bagi terkaya. Berkandak berhajat itu lawan bagi terkaya. Padahalnya kalau Tuhan berkandak dan berhajat kepada yang lain, tak sepatut dia nak kata Tuhan. Tak boleh kata dia tu Tuhan, sebab Tuhan itu ialah mesti bersifat dengan sifat terkaya daripada yang lain dan iftikar yang lain, berhajat yang lain kepada dia. Tetapi dia pula yang berhajat pada yang lain, itu bukan Tuhan. Itu kembali kepada makna yang pertama. Dan jikalau ada ia, dan jikalau, ini kembali pada makna yang kedua. Dan jikalau adanya Allah itu kena jadi makhluk bagi sesuatu. Nascaya mendulukan dia oleh adamnya dan baru adanya itu. Kalau kata dia kena jadi, memanglah syarat nak dijadi terdulu oleh tak ada. Benda yang terdulu oleh tak ada adalah benda yang baru. Kalau kata Allah Ta'ala dijadi oleh yang lain, maknanya terdulu oleh Adam. Memang syaratnya begitu. Sebab macam mana kita nak buat benda yang sudah ada, kita nak buat pula jadi ada, itu jadi tahsilul hasil, itu tak ditimukan juga pada akal. Sebabnya ia kena tak ada, barulah buat jadi ada. Yang ada buat jadi tak ada.
yang tak ada menjadi kepada ada, yang ada kepada tak ada. Yang tak ada nak meniada, tak boleh. Yang ada nak mengada, tak boleh juga. Tahsilul hasil kesemuanya. Jadi fardunya kalau Allah Ta'ala itu kena jadi, maka tak dapat tidak kena kata dia tu terdulu oleh Adam. Belum pada nak ada, dia tak ada. Itu mana terdulu, mendulukan dia oleh Adam. Kalau mendulu oleh Adam, tentu dia baru. Tentu dia baru. Kenapa boleh katanya tentu baru? Sebabnya daripada asal tak ada kepada mulai jadi ada. Baru ada dia. Tak ada timbul ada. Baru ada lah dia. Dia dan baru adanya atas pada mendahulu. Atas di situ. Dan kedua-duanya artinya luput makna ketuhanan dan baru adanya. Dan kedua-duanya, mana dua-dua itu artinya, arti kedua-dua, satunya luput makna ketuhanan dan atas fardu kata dia tu sifat. Dan juga satu laginya baru adanya, itu daripada fardu dia tu kena jadi. Luput makna ketuhanan dan baru ada Allah itu mustahil. Dua-dua itu mustahil ke semua. Tak berlaku. Tak sungguh. Tak diterima oleh akal. Apa dia? Luput makna ketuhanan. Kalau luput makna ketuhanan, tak ada sifat ketuhanan, maka dia bukan Tuhan. Kalau kata dia baru, maka melawani dengan sifat kidam. Maka kedua-dua itu adalah perkara yang mustahil. Habis itu pula dalil ilat pula. Kerana apakah boleh kata mustahil? Luput makna ketuhanan adalah mustahil. Baru adanya Allah adalah mustahil. Kenapa begitu? Kerana pada yang pertama, ini kembali mustahil tapi tilik kepada makna yang pertama. Ialah luput makna ketuhanan itu mustahil. Luput makna ketuhanan ialah mustahil kerana pada yang pertama, yakni luput makna ketuhanan. Ketiadaan sesuatu. Ketiadaan sesuatu, yakni membawa kepada ketiadaan sesuatu daripada dirinya, diri Allah. Yakni membawa kepada tidak ada sesuatu daripada sifat-sifat ma'ani. Dan apabila tidak ada sesuatu daripada sifat ma'ani, Allah Ta'ala tak boleh membuatkan benda-benda yang lain. Apabila tak boleh buatkan benda-benda yang lain, maka benda yang lain tidak ada. Kalau benda yang lain tidak ada, hanya ada dia saja. Satu saja. Jadi makhluk ini pun tidak ada, hanya ada dia saja. Maka itu tak ditimukan oleh akal. Itu maknanya. Kerana pada yang pertama, yakni luput makna ketuhanan tu, ketiadaan sesuatu ini membawa kepada ketiadaan sesuatu. Ketiadaan sesuatu mana? Lain daripadanya, lain daripada dirinya, diri Allah. Kenapa begitu? Sebab kalau Allah Ta'ala kena atas sifat, meluput mana ketuhanan. Meluput mana ketuhanan, meluputkan mana ketuhanan. Kerananya sekiranya kalau katanya
kalau luput makna ketuhanan, dengan maknanya dia apa dia terkaya apa dia terkaya tiada terkaya daripada yang lain. Kerana bismillah, kerana pada yang pertama ialah luput makna ketuhanan. Luput makna ketuhanan ialah makna terkaya daripada yang lain. Membawa kepada ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Sebab kita katanya kalau dia kena atas sifat, tidak adalah sifat kudrat dan lain-lain lagi daripada segala sifat ma'ani. Kalau tidak ada sifat ma'ani yang setengah daripada kudrat iradat, maka tak boleh nak buat benda-benda yang lain. Apabila tak boleh nak buat benda-benda yang lain, benda yang lain tidak ada. Kalau tidak ada benda yang lain, hanya ada dia saja. Sebab dia tu kita fardu kata dia ada, cumanya dia tu ialah sifat. Begitu. Jadi sebab itulah tak boleh tengok dia kata dan iaitu mustahil, dan iaitu ketiadaan sesuatu daripada dirinya ialah mustahil. Macam mana kita nak terima kata tidak ada lain pada diri dia, yang lain daripada dia tidak ada? Kalau begitu, kalau lain pada diri dia tidak ada, kita pun tak ada. Itu tak diterima oleh akal. Sebab pun boleh kata mustahil, iaitu mustahil kerana melawani dengan musyahadah kita. Sebab kerana melawani dengan musyahadah kita, sebab pandangan kita, musyahadah kita, kita bahawa kita dapat bahawasanya ada diri kita, ada langit, ada bumi, ada beberapa perkara yang lain, banyak lagi yang dipanggil dengan nama kata makhluk dia. Itu sebab tu kalau katanya tak ada yang lain, tak diterima oleh akal, sebab melawani dengan musyahadah kita. Sebab musyahadah kita sekarang ni, kita ada kawan kita di tepi pun ada, rumah kita pun ada, bumi, langit, semuanya, kayu-kayu pun ada ke semua. Macam mana katanya tak ada benda yang lain? Mana benda yang lain daripada Allah ada. Cumanya benda yang lain daripada Allah itu ialah makhluk bagi Allah. Dijadi oleh Allah Ta'ala. Dijadi oleh Allah. Allah nak jadi, mesti Allah bersifat dengan sifat kudrat. Sifat kudrat tu setengah daripada sifat ma'ani. Maka kudrat tidak ada di sifat. Kudrat tak menupani pada sifat. Kudrat menupani pada zat. Kalau begitu Allah Ta'ala kita mestilah zat. Itulah tepat kita naknya. Dan telah tentu kidam, ini pada yang kedua, yakni pada makna yang kedua, mustahil kata Allah kena jadi tadi. Mustahil Allah Ta'ala kena jadi. Kalau kena jadi itu baru. Dan telah tentu kidam, pada yang kedua, yang tilik kepada makna yang kedua. Dan telah tentu kidam, di sini kata baru pula. Padahalnya dalil kidam dah tetap. Kalau begitu, maka berhimpun padanya pada yang kedua itu, maka berhimpun padanya pada Allah dua yang berlawanan. Maka jadi berhimpun pada Allah Ta'ala dua yang berlawanan. Dan iaitu berhimpun dua yang berlawanan mustahil. Akal kita tak terima, dia tak berlaku pada wakil. Dia tak berlaku sama sekali berhimpun dua benda yang berlawanan. Apa dia dua benda yang berlawanan? Kalau tengok kepada sifat yang pertama ialah terkaya dan tiada terkaya. Jadi maknanya kalau tilik kepada Allah ialah Tuhan kita. Kita dah pegang gitu, Allah ialah zat, ialah Tuhan kita. Allah ialah Tuhan kita. Kalau tilik kepada makna kata Allah Tuhan kita, mesti dia terkaya.
mesti dia terkaya. Kalau kita tilik kepada makna, kita kata dia tu adalah Tuhan kita, Tuhan mesti terkaya. Tetapi apabila tilik kata Tuhan kita ni zat ke sifat, jawabnya sifat. Sifat-sifat tidak terkaya. Jadi mana satu? Terkaya ke tidak terkaya? Maka tak boleh begitu. Dua benda yang berlawanan jadi beri pun tak boleh. Jadi nisbah pada makna yang pertama, kita agak katanya, kita sekarang kita pegang kata Allah adalah Tuhan kita. Tuhan apa dia? Mesti terkaya daripada yang lain. Tilik kepada kita panggil dianya Tuhan, dia mesti terkaya daripada yang lain. Tilik kepada fardu kata dia tu sifat, dia tidak terkaya, bahkan berhajat. Jadi pada Allah itu, kalau tilik kepada dia Tuhan, dia terkaya. Tilik kepada dia tu sifat, dia tidak terkaya. Jadi terkaya pun di Allah, tidak terkaya pun di Allah. Padahal kedua-dua tu benda mustahil. Tak boleh terima begitu. Jadi maknanya sebab itulah tak boleh kata dia tu sifat. Sebab kalau kata sifat membawa kepada jadi tak terkaya daripada yang lain, berajak kepada yang lain, meluputkan makna ketuhanan. Kalau luput makna ketuhanan, dia bukan Tuhan. Lepas tu kalau kata dia bukan Tuhan, macam mana kita nak kata Rabbul Alamin? Kalau kita katanya dia Allah adalah sifat. Kalau kata dia sifat, dia tidak terkaya. Sebab berajak kepada zat. Dia tak terkaya daripada yang lain. Kalau tak terkaya, tak boleh jadi Tuhan. Tak layak kita kata dia tu Tuhan. Kalau tak layak dengan kata dia, tak layak dia jadi Tuhan, tetapi macam mana kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia segala puji bagi Allah, dialah yang memiliki akan sekalian alam. Sekalian alam berajak kepada dia, dia terkaya daripada sekalian alam. Tak boleh begitu. Lalu tu kita agak kata dia tu Tuhan bagi sekalian alam, mestilah dia terkaya. Dengan sebab kita agak dia tu Tuhan, mestilah dia tu terkaya. Kalau dia terkaya, memanglah dia tu bukan sifat. Dia bukan sifat, bahkan dia tu zat. Itulah yang kita naknya. Dan beri pun dua berlawanan pula pada makna yang kedua, ialah kalau kata Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sendiri, tentu makna yang kedua ialah dia dijadi oleh yang lain. Setiap-tiap perkara yang dijadi oleh yang lain mesti baharu. Gitu. Jadi pendeknya Allah Ta'ala itu baharu. Tetapi tilik kepada dalil kidam ialah dur dan tasasul, baharu itu mustahil. Maka tilik kepada dur dan tasasul di dalam dalil sifat kidam, tidak baharu Allah. Di sini kira kata baharu sebab kata kena jadi. Jadi beri pun baharu dan tidak baharu. Baharu dan tidak baharu pada makna yang kedua. Maka itu tak boleh lah. Kalau baharu, baharulah. Kalau sedia, sedialah. Tapi tilik pada dalil kidam, Allah Ta'ala sedia, baharu tu tidak sama sekali. Sebab tu tak boleh kata dia tu kena jadi. Dijadi oleh yang lain. Sebab kalau kata dia tu dijadi oleh yang lain, dia tu baharu. Macam mana nak kata baharu tetap dah kidam dulu? Jadi kita kena tolak baharu, ambil kidam. Sebab dalil kidam dah jelas daripada dud dan tasasul. Begitu. Sebab tu dia katanya, dan iaitu berimpun padanya dua yang berlawanan. Iaitu beripun padanya dua yang berlawanan, mustahil.
Apabila beripun situ mustahil, maka mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada mustahil, kepada berhimpun tadi. Dan mustahil pula juga barang yang membawa kepadanya kepada berhimpun padanya dua yang berlawanan. Iaitu barang yang membawa itu adanya dengan yang lain, yang ada dia dengan secara menumpani pada yang lain, ada dia dengan sebab dijadi oleh yang lain. Iaitu barang yang membawa kepadanya tu ada dia dengan yang lain, ada dia menumpani pada yang lain, adanya dijadi oleh yang lain. Dengan sebab kalau kita kata dia tu sifat membawa kepada beripun dua berlawanan, maka beripun dua berlawanan itu mustahil, maka mustahil juga kata dia tu sifat. Kalau kata dia tu baru membawa kepada jadi beripun dua berlawanan, maka baru itu pun mustahil juga. Lagi pulanya dalil kidam dah menunjuk kata baru tu mustahil. Dan tentulah ada Allah sendiri-diri. Tentulah ada Allah itu sendiri. Apa makna adanya sendiri? Mana ada dia tidak menumpani pada mana-mana zat, sebab dia tu zat. Dan ada dia bukan kena jadi oleh sesuatu, dengan sebab dia tu qadim. Dan tentulah adanya sendiri-diri, tidak bersangkut paut dengan yang lain, tidak terlibat dengan yang lain. Ada Allah tak sangkut, tidak bersangkut paut, tak terlibat dengan yang lain. Dengan mana tadi? Ada dia bukan menumpani pada yang lain. Ada dia bukan kena dijadi. Dan lazim oleh bahawa ada ya Allah qadim. Kalau ada dia tidak bersangkut dengan yang lain, tentu sama sekali dia tu qadim. Maka itulah kita naknya. Maka dia katanya maka inilah maka inilah dalil yang tersebut, dalil adanya ada Allah sendiri-dirinya, dan istihalah adanya dengan yang lain, dan dalil bagi wajib istihalah adanya ada Allah dengan yang lain. Jadi dalil yang tadi itu memadai untuk yang wajib, dan untuk nak menetapkan yang wajib, dan untuk nak menolakkan, menafikan perkara yang mustahil. Memanglah wajib mesti tetap, mustahil mesti dinafikan. Abi yang keenam, wahdaniyah. Yang keenam, wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah dia wahdaniyah, setengah nama kata ambil daripada ahad, ambil daripada asal daripada perkataan ahad. Ahad maknanya satu. Artinya, arti wahdaniyah, asa Allah Ta'ala pada zatnya dan pada sifatnya yang ada. Itu dia kait. Sifatnya yang ada. Dan perbuatannya. Iaitu asa Allah pada zat dan sifat dan pada perbuatan tunggal. Tunggal, tidak berbilang. Tunggalnya Allah pada segala perkara itu. Pada segala perkara itu ialah zat, sifat, perbuatan. Zat, sifat, perbuatan. Itu dikandung dengan kata, maksud dengan katanya segala perkara itu. Sekali lagi, artinya, arti wahdaniyat, asa Allah. Satu Allah. Allah satu. Tapi kata satu-satu Allah tu satu di mana? Satu tu satu di mana? Berarti ada orang cakap
suka-suka tu dia kata, dia tanya lama apabila dia berjumpa dengan kawan dia, lama dia tak berjumpa. Kawan dia pada masa belajar di sekolah di pondok dulu, apabila 10 tahun tak berjumpa, dia apabila berjumpa tu dia tanya, dah berapa orang sekarang? Dah dapat berapa orang sekarang? Dia pun tanya, berapa orang tu anak ke isteri? Tanya balik, berapa orang tu anak ke isteri? Mana berbilangan tu bilangan anak ke bilangan isteri? Maka tu jawab, anak dah 3, isteri 1. Dia jawab gitu. Maknanya 1 di isteri berbilang di anak. Jadi maknanya 1 atau berbilang di mana tepat kata 1 tu, di mana tepat kalau nak kata berbilang. Tetapi berbilang nisbah Allah Ta'ala itu mustahil. Kalau kata 1 di mana? Tepat kata 1 tu di mana? Betul tadi. Dah berapa orang kau sekarang dapat? Kita kena tanya balik. Berapa orang tu anak ke isteri? Jawab, isteri 1. Anak dah ramai. Itu maknanya 1 pada isteri berbilang pada anak. Jadi maknanya sebut kata 1 tu kena tanya 1 di mana? Maka sebab itulah dinyatakan di sini pada zat. Jadi 1 Allah Ta'ala 1 situ maknanya zat dia itulah 1. Kita tanya, berapa orang dah sekarang? Seorang saja. Yang ni isteri. Begitu. Berapa orang sekarang? Dah 4 orang. Anak-anak bukan isteri yang dia ada. 4 orang tu anak bukan isteri. Isteri tu 1. Jadi asal Allah Ta'ala pada zat. Maknanya zat Allah itu asal. Dan sifat. Jadi 1 juga pada sifat. Dan pada perbuatan. Yang 1 juga pada perbuatan. 1 pada 3 perkara itulah dikatakan tunggalnya pada segala perkara itu. Jadi tunggal pada zat dia tunggal, sifat dia pun tunggal, perbuatan dia pun tunggal, dengan mana tidak berbilang. Tetapi tunggal pada zat itu, tengok makna lagi ke datang, tunggal pada zat maksudnya zat Allah tidak bersusun, sebab tak susun tu tak sebab tak bersusun itulah tak boleh katakan muttasil. Dan makna satu lagi, 1 pada zat tu maknanya zat Allah, makna tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu dikatakan 1 pada zat ternafikan munfasil pada zat. Adapun 1 pada sifat pulanya 1 pada sifat dengan maknanya sifat dia tu satu jenis sifat tak boleh berdua tiga, tak boleh berbilang. Dengan maknanya kudrat ada 1 saja. Kudrat ada 1 saja, iradat ada 1 saja. Ada 1 kudrat, ada 1 iradat, ada 1 ilmu. Itu maknanya ternafikan munfasil pada zat, pada sifat. Dan makna satu lagi, tidak ada sifat kudrat pada yang tidak ada sifat kudrat di zat yang lain yang sama dengan kudrat Allah Ta'ala. Itu maknanya ternafikan munfasil pada sifat. Dan apa dia? 1 pada af'al dengan maknanya segala perbuatan itu yang dibuat oleh Allah Ta'ala 1 saja. Gitu. Itu lebih kurangnya begitu. Nanti dihurai balik. Tetapi yang dia kata tadi, asal Allah Ta'ala pada zatnya dan sifatnya, tapi dia kait sifat yang ada. Sifat tu sifat yang ada. Sifat yang ada tak boleh berbilang.
Kalau sifat yang ada, sifat yang kita masyhur kata sifat wujudiyah ialah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani memanglah tak boleh berbilang, dengan maknanya kodrat mesti satu, iradat mesti satu, banyak lain-lain tu tak ada masalah. Kodrat satu, iradat satu, capur-capurnya, himpun-himpun jadi banyak berlain-lain. Tetapi satu jenis sifat, kodrat satu jenis sifat, iradat satu jenis sifat, satu jenis sifat satu saja yang ada. Kata Tuhan banyak sifat, itu sifat lain-lain jenis. Kodrat satu jenis, iradat satu jenis, ilmu satu jenis. Habis itu sifat yang kata mesti satu tak boleh berbilang saat itu ialah sifat mana? Sifat yang ada ialah sifat wujudiyah, kena kepada sifat ma'ani. Kalau sifat yang bukan wujudi, bukan sifat adami, itu boleh berbilang, harus berbilang. Nah, tengok. Kidam. Kidam itu sifat adami atau sifat salbi. Ini kita nak katanya berbilang boleh ke tidak? Boleh, maknanya kidam ini boleh jadi sifat bagi beberapa perkara. Itu mana kata boleh berbilang. Tapi nak kata bilang macam mana? Dia nak bilang ni benda ada. Tapi lah, tak apalah. Jadi maknanya kidam. Tengok, zat Allah kidam. Kodrat Allah kidam ke tidak? Kidam. Iradat Allah sedia ke tidak? Sedia. Ilmu Allah sedia ke tidak? Sedia. Itu tak ada masalah. Padahalnya memanglah dia begini. Dia nak katanya kita dah bercara masalah satu atau berbilang. Kita nak cara sekarangnya satu atau berbilang. Berbilang artinya satu ini kita hukum pada benda yang ada. Nak bilang, berbilang san itu kita hukum pada benda yang ada saja. Satu artinya berbilang san itu kita kira pada benda yang ada. Sebab tu zat Allah Ta'ala ada, boleh ditengok, boleh didengar. Ada pada kharij, boleh ditengok, boleh didengar. Maka nak tanyalah, zat Allah Ta'ala satu ke berbilang? Zat Allah satu ke berbilang? Zat itu berbilang ke satu? Sifat, nak sifat yang ada. Sifat yang ada tu satu ke berbilang? Itu nak tanya. Ini kita nak kiranya. Adapun kalau benda bukan ada, kita tak nak kira berbilang ke tidak. Sebab nak bilang-bilang itu benda yang ada. Begitu. Sebab tu dia katanya dan sifat yang ada. Dikait dengan yang ada untuk nak keluarkan sifat-sifat yang adamiyah. Yang adamiyah seperti sifat salbi. Maka ini harus berbilang. Harus berbilang maknanya nak katanya qadim pada zat, zat dia qadim, zat dia qadim, apa dah lagi kudrat dia qadim, berapa kali qadim katalah. Ilmu dia qadim, iradat dia qadim, hayat dia qadim, lain lagi kudrat dia kudrat dia tu kekal, kudrat dia tu satu. Tengok sini kata kudrat satu kan. Tu boleh. Iradat satu, ilmu satu, ilmu kekal. Kata lagi, ilmu Allah tak menyerupai dengan makhluk, kudrat Allah tak menyerupai makhluk, zat Allah tak menyerupai dengan makhluk. Itu boleh. Jadi maknanya sifat tak boleh kata berbilang tadi, sifat yang jenis ada. Yang yang ada tadi. Begitulah. Itu dengan secara lebih kurang dulu. Nanti kita akan melengkapi pada bahasannya dalam huraian lagi akan datang. Maka
Untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada kata dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya pada zat yang dikandaki pada percaraan itu dua makna. Pertama bahwasanya tiada bersusun. Gitu. Dan makna asa Allah Ta'ala. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah